Waalaikumsalam, Puan Marzita, apa khabar? Harapnya anda sihat di sana dan selamat datanglah kita punya live. Okey, alhamdulillah sekarang dah 11. So, saya tak nak menaikkan masa. Kalau tak, saya nak tunggu sampai dah 30 minit ataupun dah lebih 10. So, sekarang dah 10 orang, kita bolehlah mula sikit-sikit. Okey? Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya pada petang ini, okey? Oh, dia turun balik 9 lah. Tak apa. Kalau itu kita biar dulu. InsyaAllah dalam 3 minit lah. Okey? Biar ramai sikit masa saya nak start ni. Tajuk dia ringan dia hari ni, cuma saya nak tambah sikit tunjuk. Sebab hari tu saya pernah ada masa share pada hari itu, saya ada bercakap tentang microvilli ataupun villi, apa benda lah benda ni kan, tak boleh apa, tak boleh, kerana tak ada orang tak boleh apa, tak ada orang boleh bayangkan kalau orang yang bukan daripada background science. So kejap lagi saya akan tunjuk apa benda Allah yang villi-villi ni. Supaya kita boleh tahu sebenarnya penting tak penting apa nama fungsi villi ni, okey? So insyaAllah sekarang dah pukul 11, pukul 11. Dah 11 orang join. Kita boleh mulakan sikit-sikit. Sekejap ni. Okay. So, ya, saya buka terus slide. Okay. So hari ni kita akan berbicara berkenaan dengan free talks lah. Saya tengok jelas tak saya slide. Okay, ingat. Cantik, besar. So hari ini kita akan mulakan dengan cerita kembali ataupun kita ulang siaran kembali berkenaan dengan free talks ni. So macam hari tu saya pernah bagi tahu macam mana kita apa nama tu terfikir untuk bawakan ataupun mengeluarkan produk free talks ni adalah kerana kita memikirkan cara apa lagi produk yang sesuai untuk kita keluarkan time PKP macam ini. Kalau kita tengok time PKP macam ni, kita tahulah ramai orang yang terpaksa bekerja di rumah, yang kadang-kadang bila duduk kerja di rumah ni, dia punya potensi untuk makan ataupun munch ni sangat-sangat tinggi. Kadang-kadang walaupun tak banyak stok makanan kat rumah tu, tapi sebabkan di rumah, kita dia punya mood bekerja tu dia lain sikit. So dia lebih suka kita panggil apa? Apa tu, nak buat kerja kena berteman. So teman ni macam mana? Sebab dah biasa tempat kerja biasanya ada orang kawan ramai, boleh berbicara, apa boleh borak lah apa benda kan. So dia rasa suasana kerja tu. Tapi bila dah kerja kat rumah ni, dia dah tak ada geng. So dia makan nanti kan lama-lama ada timbul satu masalah, iaitu apa nama tu, berat badan bertambah. So bila berat badan bertambah ni, kalau tak dikawal sebaik mungkin, nanti kan betul boleh menjurus ataupun menjadi punca seseorang itu ada penyakit-penyakit lah yang macam kita panggil penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, ataupun dia jadi salah satu punca kita ni ada risiko metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni adalah salah satu macam kira perhentian sebelum orang tu dapat penyakit-penyakit yang saya cakap tadi. So kalau anda ni ada risiko dapat metabolic syndrome punya ciri-ciri, risiko anda untuk kena kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kanser ke, sakit jantung ke, sangat-sangat tinggi. Tapi punca utama siapa? Sebab berat badan tu meningkat ataupun anda mengalami obesity. So kita tak nak macam itu. So that's why Encik Aslan, kita punya marketing director dengan Miss Pam berfikir mencari apa yang sesuai untuk diorang keluarkan, dan akhirnya terkeluarlah apa idea di mana Fitox ni apa nama tu dihasilkan. Walaupun kita punya ni mengambil masa lamalah juga untuk kita keluarkan, sebabnya proses pendaftaran tu agak lama. Yalah, faham-faham lah, kebanyakannya ada tu ada PKP yang ketat, ada tak ketat. So biasa benda tu akan lari sikit lah dia punya apa nama timeline dia. Okay. So kalau kita tengok kita mengambil inisiatif membuat kombinasi menggunakan keenam bahan ataupun ingredient yang kita gunakan seperti teh, minyak kucing, lemon, serai, madu dan juga stevia ni, sebabnya kita mengambil pandangan, kalau kita tengok ramai orang kat luar sana biasanya ada satu tabiat
tak tahulah semua orang ada buat ataupun ada setengah orang je buat, dia ada satu tabiat di mana di waktu pagi dia orang akan menghasilkan ataupun akan sediakan satu minuman ataupun kita panggil apa, healthy drink dia orang, yang kadang-kadang mengambil masa ataupun menyebabkan dia orang, kalau orang yang sibuk bekerja ni kita panggil apa tu, menambah kerja lah, mengambil masa dia orang tu untuk prepare diri dia orang pergi kerja. Kadang tergesa-gesa ataupun kalau contoh tiba-tiba waktu yang sibuk, nanti dia orang tak sempat nak ambil dia orang punya minuman apa tu kesihatan tu sendiri. So that's why daripada situ kita lakukan ataupun kita buat dalam bentuk yang lebih mudah. Anda hanya perlu koyakkan, tuang dalam anda punya cawan, campur dengan air dan anda boleh minum. So that's why kita adalah kombinasi keenam penambahan ini. Waalaikumsalam. Puan Azarita. Kak Ita kita. Okay. So, itu macam mana kita fikir ataupun macam mana timbulnya idea tadi itulah. Okay. So, seterusnya. Ini kita pergi terus kepada bahan-bahan ataupun apa nama kita panggil ingredient yang kita gunakan. Ingredient yang pertama ataupun ingredient yang paling utama, kalau kita cakap kita jual teh, tapi tak ada teh, dia tak berjadi teh. Dia jadi benda lain. So that's why nak tak nak memang kena ada teh. Dan teh yang ada kita gunakan dalam ni adalah teh daripada black tea. Apa beza? Kenapa kalau anda lihat kadang-kadang kat luar, apa sebenarnya aku nak beli teh ni? Teh mana yang sedap? Teh yang ini lebih baik ke teh yang tu lebih baik? Sebenarnya dia lebih kurang sama je sebab active ingredient yang ada pada kesemua jenis teh yang ada basically sama ataupun lebih kurang sama dia punya active ingredient. Dia punya polyphenol ataupun flavonoid yang ada dalam kita punya teh tu memang lebih kurang sama je. Sama, yang membezakan sama ada dia punya tu mungkin jenis ada yang berbeza sedikit, ada yang tak ada, ataupun dia punya concentration. Berapa banyak kandungan yang ada pada teh yang kita pilih tu sendiri. Itu je. Okay, so tak ada masalah. Mungkin ada orang cakap, oh minum oolong tea ni bagus, kena ambil hari-hari. Minum black tea ni bagus, minum green tea ni bagus. Sebenarnya yang bagusnya bukan teh tu, ingredient yang ada dalam teh tu. Sama juga macam kita cakap kalau kita cerita berkenaan dengan vitamin C. Vitamin C tu, vitamin C direct lah sebab ada vitamin C. Kalau contoh kita makan oren lah, oren tu bagus untuk kesihatan. Tapi apa yang bagus daripada oren tu? Kita kecilkan skop vitamin C. Contoh ataupun ada mineral yang lain. Itu yang memberikan fungsi kelebihan ataupun kebaikan pada orang yang memakai ataupun orang yang memakan ataupun orang yang mengamalkan lah. Hai Valerie, apa khabar? Okay, so untuk teh ataupun black tea ni kita boleh tengok ada beberapa poin di sini. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lebih kurang ada 6 poin yang saya highlightkan di sini yang ada di depan ataupun yang ada di skrin ni. Basically adalah general punya fungsi untuk teh dan juga ada yang spesifik untuk kita punya apa nama tu yang kita nak anjurkan lah ikut kita punya Fitox punya ni. Sebabnya kita cakap Fitox ni adalah minuman kesihatan yang kalau boleh kita nak fokus kepada apa nama digestion dan juga membantu orang tu nak apa membakar lemak. So kalau kita nak, Waalaikumsalam. Tuan Abang Mi kita. Apa khabar? Lama ya Abang Mi, sini Abang Mi lepak dengan saya. Sian saya seorang kat sini. Kami berdua je dengan Cik Azlan ni, ambil teman kami kat atas ni. Okay, so antara ingredient atau antara fungsi atau kelebihan yang penting dekat kita punya black tea ni basically adalah yang saya cakap tadi, yang flavonoid lah, apa nama polyphenol lah, apa benda yang pelik-pelik itu baru dia punya branch atas tau. Yang spesifik tu ada ECG lah, benda banyak lah dia punya tu. Tu saya pun tergeliat lidah nak sebut. So antioksidan ni yang sangat penting dalam sesuatu teh ni. Sebabnya dapat antioksidan yang ada ni dia membantu untuk meningkatkan ataupun membantu badan kita untuk melawan free radical ataupun radikal bebas. Sebab radikal bebas ni bila terlalu banyak dalam badan kita dan badan kita tak ada something yang untuk mengawal ataupun melawan free radical ni, radikal bebas ni akan memakan sel-sel kita yang sihat dan menjadi punca utama kenapa kita boleh kena darah tinggi, kolesterol, kencing manis, sikit-sikit yang lain lah. Sikit yang berkaitan. Sebabnya ada benda yang memakan ataupun yang merosakkan kita punya sel dalam badan. So that's why penting
sangat-sangat penting untuk kita amalkan makanan-makanan yang ada sayur dan buah-buahan sekurang-kurangnya kita dapat mengambil ataupun kita dapat secara natural antioksidan daripada kita punya makanan. Tapi kalau tak mampu, kita amalkanlah minuman yang ada antioksidan. Macam contoh sekarang ni kita punya Fitox. So kita sekurang-kurangnya walaupun tak tahu berapa banyak atau tak tahu berapa banyak yang kita ambil, sekurang-kurangnya ada sikit daripada tak ada langsung. Sebabnya kalau time sekarang ni time yang agak stres lah bagi semua orang, tak kisahlah apa jenis stres yang kita alami sekarang ni, bila kita stres, kita akan menghasilkan free radical ni atau radical bebas ni lagi banyak berbanding waktu normal. So that's why kita kena waktu yang macam ini, waktu yang genting macam ni kita perlukan antioksidan yang tinggi. Okay. Oh, Abang Mi ada datang isu tak jenguk kita. Apalah Bami. Naik atas sikit. Oh, dapat jumpa Sat. Okey. So yang kedua, dia mampu untuk meningkatkan kita punya kadar kesihatan ataupun tahap kesihatan kita punya jantung. Sebab kenapa ada kaitan dengan jantung punya kesihatan? Sebabnya bila macam saya cakap tadi pasal radikal bebas tu lah. Bila radikal bebas ni dapat kita dapat kawal ataupun kita dapat kurangkan dia punya populasi dalam badan kita, dia mengurangkan risiko badan kita ni untuk mengalami kerosakan. Part-part utama dalam badan kita ni kurang rosak dia. Tak adalah kita punya JKR ke DBKL ke nak kena turun padang, nak kena bersihkan ataupun nak kena betulkan jalan sebagai contoh. So that's why bila kita mengambil makanan-makanan ataupun minuman yang tinggi dengan antioksidan, dia mampu untuk meningkatkan kita punya tahap kesihatan jantung kita. Okay, so yang berkaitan dengan kesihatan yang lain juga, dia ada kaitan juga untuk membantu mengurangkan kolesterol dan juga bacaan gula yang tinggi dalam badan. Kalau mengurangkan kolesterol ni, sebabnya bila free radical ataupun radikal bebas ni terlalu banyak dan badan kita pun memang tinggi dengan kolesterol yang tidak baik, kita ada risiko besar untuk yang kolesterol dalam badan kita tu ataupun yang dalam kita punya sel darah tu dia cair. Bila dia cair, nanti dia cair dan dia terus mengeras lah. Dia tak ada cair, dia cair terus hilang. So lagi baik sebenarnya. Tapi bukan cair yang hilang. So dia cair sampai dia tak boleh bergerak keluar. Dia cair nanti dia lama dia membeku dekat kita punya dinding-dinding salur darah tu. So bila benda tu berlaku, lama-lama dia akan menyebabkan kita punya dinding salur darah tu akan jadi lemah dan juga kita punya dinding salur darah tu makin lama makin terhimpit ataupun sempit. So bila benda itu berlaku, nanti ada risiko tinggi untuk kita dapat stroke. Dan macam mana kolesterol jahat tu jadi cair ataupun dia berubah bentuk disebabkan radikal bebas tu tadi. So radikal bebas tu dia akan mengacau ataupun dia akan menutup satu reseptor di dekat kita punya kolesterol jahat. Sebab badan kita basically dia boleh bawa kita punya kolesterol jahat ni keluar dengan adanya kolesterol baik. Tapi disebabkan radikal jahat ni dia berfungsi dia punya jahat ni dia tutup reseptor yang ada yang sepatutnya kita kena cantum dengan kolesterol baik. So bila dia tutup kawasan tu, dia menyebabkan fungsi ataupun struktur kolesterol jahat tu bertukar. Itu yang dia jadi cair dan lama dia mengeras kat kita punya sel darah, dia jadi ada risiko untuk stroke. So di situ bila kita ambil berkait juga dengan antioksidan tu. Bila kita ambil makanan antioksidan tu dia mengurangkan risiko untuk dapat kolesterol. Kalau yang berkaitan dengan kencing manis ataupun gula dalam darah tu tinggi, dia berkait rapat dengan fungsi yang kita nak ketengahkan, iaitu untuk penurunan berat badan. Okay, so teh ini basically antioksidan yang ada dalam dia, yang flavonoid yang ada dalam ni selain daripada kafein, dia membantu untuk increase ataupun meningkatkan kita punya kadar metabolisme badan. Bila kadar metabolisme badan kita ni meningkat, should be badan kita tu dia akan sampaikan satu signal di mana macam mana macam mana teh ni boleh meningkatkan kadar metabolisme badan. Dia ada fungsi macam thermic effect of food. Thermic effect of food ni basically ada satu term di mana badan kita bila makan sesetengah jenis makanan, dia memerlukan extra energy untuk membakar ataupun digest makanan tu.
So bila dia memerlukan extra energy, nanti extra energy tu kita perlukanlah. Kita perlukan extra makanan untuk cover ataupun kita nak top up yang kadar keperluan lebih yang kita makan tu. Tapi kalau kita tak mampu top up, so that's why dia akan nak ambil daripada kita punya lemak-lemak, otot dan sebagainya. Daripada situlah proses pembakaran lemak tu akan berlaku. Selain daripada kafein, dia membantu untuk kita mudah ataupun fokus bertenaga untuk apa kita panggil, untuk melakukan aktiviti harian ataupun exercise. So dari situ dia dah mampu untuk meningkatkan keupayaan kita masa kita melakukan aktiviti riadah. So bila lebih lama kita exercise, lebih banyak potensi ataupun keupayaan peluang untuk badan kita ni membakar lemak-lemak yang ada. Okey. Dan yang keempat atau poin terakhir, sebenarnya saya dah pusing, dah tunggang-langgang saya cerita, cumanya saya ubah dia punya susunan. Yang nombor 4-nya poin yang kat sini dekat gambar ni adalah meningkatkan kita punya sistem digestion kita. Bagaimana ataupun macam mana dia meningkatkan kita punya sistem digestion badan kita adalah teh ini, antioksidan yang ada, dia mampu melindungi kita punya dinding-dinding usus besar, usus kecil, supaya dia tidak tercedera. Sebab kadang-kadang ada masanya kita ada masanya badan kita tu terlalu banyak free radical ataupun terlalu banyak bad bakteria yang akan menyebabkan kita punya dinding-dinding ataupun dinding-dinding usus tu akan rosak. So bila benda tu rosak, nanti dia akan merencatkan ataupun mengacau fungsi kita punya sistem usus kita. Dengan adanya antioksidan, dia mampulah untuk melindungi. Okey, so itu berkenaan dengan point ataupun bahan yang pertama. Okey, ini antara dia punya point lah. So anda boleh share, kalau anda nak share direct, anda just share berkenaan macam mana teh tu boleh meningkatkan kita punya kadar metabolisme badan, dan juga macam mana teh ni mampu untuk melindungi kita punya usus, dinding-dinding usus dalam badan kita. Okey. Dan seterusnya misai kucing. So misai kucing ni memang sangat-sangat terkenal lah untuk orang-orang Melayu ataupun orang-orang di Asia Tenggara. Ini yang biasa dengar. Okey, sebabnya kenapa kita misai kucing ni sangat-sangat mudah untuk diperolehi ataupun dijumpai di Asia Tenggara. And memang orang dah biasa tahu misai kucing ni memang terkenal dengan fungsi diuretic effect. Apa maksud diuretic effect ni? Adalah fungsi di mana kita badan kita mudah untuk pergi tandas untuk buang air kecil. Sebab ada orang kadang-kadang disebabkan condition ataupun keadaan badan dia yang mungkin ada penyakit seperti darah tinggi, ataupun dia memang suka makan makanan fast food dan juga makanan-makanan yang tinggi garam atau makan makanan bertin. Yang kebiasaannya dia punya kandungan garam tu kadang-kadang jadi berlebihan daripada keperluan badan dia. So bila garam tu terlalu banyak dalam badan, dia akan menyebabkan kita punya badan ni kadang sukar untuk mengeluarkan kita punya peluh, kita punya air kencing pun kadang susah nak rasa. Sebabnya garam tu dia mengacau lah fungsi badan kita tu dari untuk mengeluarkan ataupun membuang air itu secara normal. So bila kita mengambil makanan-makanan atau minuman yang ada diuretic effect, basically diuretic effect ni akan membantulah badan kita untuk mengeluarkan atau membuang jumlah air yang kita tak perlukan, yang akan mengacau nanti fungsi badan kita. Okay, so itu fungsi diuretik. So bila ada diuretic effect ni, bila dia membantu badan kita untuk mengeluarkan air yang kita tak perlukan, kebiasaannya dia membawa sekali keluar toksik-toksik ataupun bahan-bahan kumuh tidak penting yang sebelum ni kita tak mampu keluarkan secara normal. Maksudnya secara normal ni daripada kita keluar pergi tandas, buang air kecil, ataupun kita punya proses perperluan. So ini antara dua cara lah biasanya keluar badan kita cuba usahakan untuk mengeluarkan toksik secara normal. So bila kita dapat diuretic effect, dia mampu untuk regulatekan kita punya blood pressure. Sebabnya bila garam terlalu tinggi, dia akan mengacau proses contract and relax kita punya otot-otot, tak kisahlah otot kat mana, jantung kita pun ada otot. So bila garam tu keluar,
dia mengurangkan mampu untuk regulate balik katanya blood pressure tu. Dan seterusnya, kalau bagi mereka yang memang tahu ada masalah gout, yang kalau dia orang makan makanan yang memang tinggi yang uric acid, kalau tak diuruskan dengan cara yang betul, nanti lepas makan pasti dia terus kena serangan gout. So bila kita amalkan misai kucing ni, bila kita amalkan misai kucing ni, dia potensi untuk kena gout tu agak kurang sedikit. Sebabnya kenapa? Hampir setiap masa kita cuba pastikan badan kita ni dapat keluarkan bahan kumuh yang kita tak perlukan supaya tidak terkumpul dalam badan kita. Kalau contoh untuk gout ni, mana rasa sakit dia disebabkan uric acid yang terlalu tinggi dalam badan. So bila uric acid terlalu tinggi dalam badan ni, bila dia accumulate sampai certain point, nanti dia akan crystallize. Maksudnya dia akan menjadi satu benda macam satu benda yang tajam. Bila benda yang tajam tu menyucuk-nyucuk daripada dalam, tu yang menyebabkan kita rasa sakit bila kita ada gout. So yang seterusnya, pada zaman dahulu pun penggunaan misai kucing ni memang dah kita panggil apa, dah menjadi salah satu kelaziman lah bagi mereka. Sebabnya kenapa? Dia orang menggunakan remedi ataupun campuran misai kucing ni untuk membantu meningkatkan fungsi buah pinggan kawan-kawan mereka. Okey? Itu sama-sama dulu lah. Dan zaman sekarang ramai orang menggunakan konsep ilmu ini untuk diorang amalkan ataupun diorang gunakan diorang punya kehidupan seharian lah. Aterosklerosis ni berkaitan dengan kolesterol tinggi. Kalau terlalu kolesterol tu terlalu banyak, dia menyebabkan yang menyebabkan blockage pada kita punya saudara, nanti ada risiko yang kita tak inginkan lah. Dia kan jadi stroke, payah pula jadi kacau fungsi kesihatan dalam badan. Dan yang ini punca pula. Salah satu ciri-ciri yang kita anjurkan, yang kita inginkan sangat-sangat dalam Fitox ni adalah fungsi yang nombor satu tadi, diuretik, dan juga yang fungsi last ni. Dia mampu untuk mengurangkan penghasilan ataupun kita punya dinding-dinding usus dan perut terluka disebabkan gastric juice. Sebabnya macam mana dia berlaku? Basically badan kita, misai kucing ni dia ada antibakterial dan antifungal punya efek. So bila ada antibakterial dan antifungal punya efek, misai kucing ni mampu untuk melindungi kita punya kehidupan yang wujud dalam kita punya usus tu, supaya dia punya good bacteria tu dalam jumlah yang banyak, lebih banyak berbanding dengan bad bacteria. Sebab bila terlalu banyak sangat bad bacteria, nanti dia akan memakan kita punya dinding-dinding usus, dan juga bila ada terlalu banyak sangat stomach acid yang dikeluarkan secara tak terkawal, dia akan memakan juga dinding-dinding usus kita. So menyebabkan kita punya usus tu lagi cepat rosak. So apa yang saya maksudkan dengan microvilli ni, aku benda tu semua, kejap saya stop share ni kejap. Saya share dekat sekejap. Saya buka dulu mana gambar tadi saya dah ambil. Saya padam. Okey, saya dah prepare ni. Okey. Kalau anda dapat lihat, dapat keluar tak gambar tu? Nampak siap. Okey, kalau anda dapat lihat gambar yang banyak-banyak ni, yang macam rambut-rambut yang paling kiri ni, yang saya tunjuk mana yang sesuai. Saya tunjuk yang pertama dulu. Okey. Yang ini, yang warna-warna pink ni, ini basically adalah villi ataupun kita panggil rambut kecil lah. Yang fungsinya sangat-sangat signifikan dan penting dalam kita punya usus dalam badan kita. Apa fungsi utama villi ni adalah dia nak meningkatkan surface area ataupun ayat mudah dia apa sebab badan kita, usus kita tu walaupun kita tahu panjang, tapi dia tak cukup panjang untuk kita betul-betul mengambil masa untuk absorb kita punya makanan tu. So kalau kita tak ada microvilli yang fungsi dia untuk meluaskan lagi apa kita panggil usus dalam surface area ataupun keluasan usus dalam badan kita tu, dia nak
Bila benda tu lebih luas, badan kita ada masa untuk absorb segala makanan yang kita makan tu lebih baik berbanding kalau contoh villi ni ataupun microvilli ni rosak ataupun tak cukup banyak. Sebab nanti bila contoh rambut ini sama villi ini sikit ataupun contoh anda mengalami masalah yang condition di mana badan anda tu terlalu expose dengan gas reduce terlalu banyak yang menyebabkan structure kita punya usus ni dah tak cantik. Dia akan menyebabkan nanti pelbagai penyakit yang kita panggil macam short bowel syndrome, ada IBS yang menyebabkan kita selalu ada masalah perut ataupun masalah penghadaman. Yang perut tak selesa lah, makan itu tak kena, makan ini tak kena. Padahal makan sebelum ni okey je. Tapi disebabkan kita tak menjaga kita punya fungsi villi ni, sekejap saya tengok satu lagi. Ini struktur dia. Macam ini. Anda bayangkan satu je jari ni, bayangkan dalam usus kita ini jari-jari yang banyak ya. Kalau dalam bulatan tu, ini satu jari. So daripada jari kecil ni ada yang microvilli, yang besar ni villi, yang kecil ni dalam gambar kecil ni adalah microvilli. So dia meningkatkan lagi kita punya surface area untuk badan kita absorb segala makanan tu. Macam kita bayangkan kita punya span lah. Okey, kalau kita punya span kita dah potong kecil, kita nak pastikan kita sedut air yang tumpah tu tak mampu. Tapi cuba bayangkan kalau kita letak atas span tu, kita letak tumpuk-tumpuk span yang kecil-kecil lagi, kita gabungkan. Nanti makin lama kita dapat sedut air yang tumpah tu. Sebabnya kita dah besarkan surface area dia. Kalau contoh kita potong satu kotak kecil kan, kotak kecil kita potong atas tu, kita buat tepi dia. Kita lemparkan dia. So lagi senang dia nak absorb. Lebih kurang macam itulah perumpamaan dia. Harapnya anda memahami apa yang saya nak cuba sampaikan. Sebabnya pendedahan ataupun kesedaran berkenaan nak menjaga kita punya sistem penghadaman ni sangat-sangat rendah. Kalau saya tanya berapa orang dekat sini ada mengamalkan makanan-makanan yang fermented dalam setiap hari dia punya dalam dia punya diet harian, ataupun ada mengambil probiotik setiap hari. Saya rasa dalam 22 ataupun 21 orang yang tengah tengok saya punya live ni, tak sampai separuh ataupun tak sampai suku, ataupun mungkin tak ada yang langsung yang ada dalam dia punya diet makanan-makanan yang daripada fermented base. Macam contoh kalau orang Jawa soya, tempe, ataupun kalau contoh geng Korea kimchi, so yang fermented base. Kalau tak dapat, tak suka sangat yang fermented base punya makanan natural, dia boleh ambil minuman-minuman yang ada probiotik, macam Yakult, yogurt yang dah ada fortified ataupun yang ditambah dengan good bacteria ini sendiri. Yang sangat-sangat penting sebenarnya untuk untuk menjaga atau melindungi kita punya usus-usus dalam badan kita ini. So berbalik pada topik kita tadi. Berbalik. Okey. So berbalik pada topik kita tadi. So that's why bila good bakteria tadi banyak, sebabnya kita dah lindungi dengan anti-microbe dan anti-fungal punya properties yang wujud pada misai kucing dan juga serai lepas ni dan juga madu. Dia dapat lindungi, so dia inhibit ataupun mengurangkan populasi bakteria. So dia dapatlah melindungi villi-villi yang kecil tu tadi. Sebab benda tu sangat-sangat fragile. So that's why kita perlukan something antioksidan dan juga anti microbe dengan anti bakteria punya function daripada apa yang kita makan untuk melindungi benda-benda yang penting dalam badan kita ni. Okey? So itu berkenaan dengan misai kucing. Seterusnya, bergerak tak saya punya slide? Dia berbalik. Okey. So seterusnya berkenaan dengan serai. Okey, berkenaan dengan serai. So serai ni memang kalau kita tengok dalam pemakanan orang-orang Asia Tenggara ataupun tengok kalau cara masak ala-ala Thai pun banyak menggunakan serai. Selain daripada dia bagi flavor, dia juga sangat-sangat bagus untuk kita punya kesihatan. Antara dia ni ada 2, 4, 6. Ada 6 poin yang saya berikan dekat sini. Okey, tapi poin ni saya dah lebih spesifikkan, lebih menjurus kepada macam mana dia nak fokus pada digestion. Sebenarnya kalau tengok poin yang ada pada serai dan juga yang ada pada
yang ada pada apa nama tu, pada misal kucing, dia lebih sama sebenarnya. Sebabnya saya nak ambil point yang sama, point yang related to kita punya apa nama tu, kita punya aim untuk penggunaan VTalk tu sendiri. Sebab banyak lagi fungsi lain. Kalau saya nak bagi fungsi macam-macam, nanti kan anda pening, apa benda kaitan? Dia sebenarnya yang Cik Zainul ni share dengan fungsi VTalk. So dari saya tengok apa nama tu, point yang serupa lah. Okay. Sebelum saya terlupa, serai ni basically dia tinggi dengan iron. Okay, iron ataupun zat besi. Zat besi ni kenapa saya share kat sini? Sebabnya kadang-kadang ada orang, especially perempuan lah, yang masih lagi apa period. Kebiasaannya bila ada period ataupun kehilangan darah yang banyak, badan kita memerlukan zat besi yang secukupnya untuk menggantikan ataupun untuk menghasilkan sel darah merah yang sihat. Sebab kalau kita tak ambil ataupun kita tak mendapatkan zat besi ataupun iron yang secukupnya daripada kita punya makanan ataupun daripada kita diet, dia akan merisikokan kita untuk menghasilkan sel darah merah yang tak sihat ataupun orang tu sendiri ada masalah HB rendah ataupun orang tu ada masalah anemia. Ini kalau orang yang biasa jumpa doktor cakap memang HB rendah, anemia ni dah faham lah konsep ni. Cuma dia kadang-kadang dia orang tak tahu apa punca dia. Sebab anemia ni, especially anemia lah. Anemia ni dia ada banyak kategori ataupun dia ada banyak jenis yang kadang-kadang kita perlu lihat ataupun kita perlu tengok, jumpa dengan doktor untuk pastikan mana satu, apa punca dia sebenarnya. Kalau contoh ataupun sah daripada diet, kita memang diet tak seimbang atau memang kurang iron dalam tu, so kita just fortified ataupun kita just tambah kita punya makanan dengan makanan-makanan yang tinggi dengan iron. So nak bagi tahu kat sini, serai tinggi dengan iron. Kalau anda ada kat luar sana ada masalah apa nama tu, kekurangan darah, bolehlah banyak-banyakkan penggunaan serai dalam makanan anda. Makanan buah sedap, anda pun jadi sihat sikit. Okay? So yang pertama point dia mampu untuk meningkatkan kita punya sistem penghadaman badan. Macam mana dia boleh tengok sistem penghadaman badan? Sama je. Tengok point kedua tu, dia ada anti-microbe dengan anti-fungal punya properties. Bila ada anti-microbe punya properties ni, dia macam saya cakap tadi, dia melawan ataupun dia tak bagi condition yang ada pada usus kita tu sangat-sangat sesuai ataupun sangat-sangat mengikut cita rasa bad bacteria. Dia dah kacau dia punya sistem tu, dia punya environment supaya dia just sesuai untuk good bacteria saja. So daripada situ bad bacteria tu tak boleh hidup ataupun tak boleh nak survive. Okay? So point yang kedua yang berkaitan dengan macam mana dia improve kita punya digestion, antioksidan punya properties jugalah yang mampu untuk melindungi kita punya usus-usus dalam badan kita tu ataupun dinding-dinding usus dalam badan kita tu supaya tidak cedera akibat daripada free radical yang terlalu banyak dalam badan kita. Okey? Dan serai juga mampu untuk membantu untuk menghasilkan satu protection layer untuk mengurangkan risiko gastric ulcer tu tadi. So kalau anda di luar sana yang ada masalah gastric juice tinggi, kalau tak nak anda punya usus tu dalam keadaan yang makin teruk, tanpa tanpa ada proses penyembuhan, kita bolehlah amalkan misalnya kucing, serai, sekurang-kurangnya dia mampu untuk mengurangkan gastric ulcer tu terbentuk. Sebab ulcer, yalah macam kita punya mulut, kalau jadi satu ulcer dekat satu tempat tu, dia akan menyebabkan kita susah sikit nak makan. Tak boleh makan belah sini, terpaksa makan sini. So dia herod sikit makan kat sini, so susah, lambat. Elok makan biasa dalam 5 minit 10 minit, tapi disebabkan masalah ada ulcer kat tepi ni, dia kena bypass tempat lain. Sama juga konsep dia berlaku kat perut kita. Sepatutnya sepanjang-panjang usus besar, usus kecil tu, tempat tu dia gunakan untuk absorb segala makanan yang ada. Ada spesifik dia, vitamin B, vitamin apa yang tempat yang kena dekat point ni, point C, point D. Sebab dalam usus tu, usus besar, usus kecil, dia ada certain point dia. So setiap point ni adalah tempat yang akan absorb certain jenis makanan saja ataupun certain jenis mineral ataupun vitamin saja. So kalau bayangkan tempat, contohlah section A. Okey, contoh jejunum. Section ni rosak, separuh rosak. So menyebabkan potential ataupun keupayaan badan kita tempat tu untuk absorb makanan 100% dah jadi less, dah jadi kurang. Tu yang nanti orang tu jadi masalah indigestion, bloated,
So indigestion tu tak ada masalah penghadaman, jadi perut berangin, tak selesa kan. Kembung perut, sebu, kau benda lebih kurang lah macam itu. Ayat bahasa Melayunya. Jadi perut tak selesa disebabkan kenapa? Usus tu tak cantik. Okay? So that's why penting ya kita kena jaga macam point yang saya cakap pasal si kucing tadi. Okay? So selain daripada itu, serai juga kalau kita lihat banyak orang mengatakan bahawa serai mampu untuk meningkatkan metabolisme badan dan juga mampu untuk mengawal selera makan kita. So bagaimana atau macam mana dia berkait rapat? Disebabkan gunakan fungsi anti-microbe tu dia memastikan sistem ataupun keadaan usus tu dalam keadaan yang sihat. Jadi dia badan kita tu senang untuk kita panggil melakukan proses penghadaman. Dia tak ada menyimpan bahan-bahan kumuh yang terselit-selit ataupun yang tertinggal disebabkan tak mampu nak absorb. Sebab bila usus tu dia punya lorong tu cepat bersih, senanglah badan kita nak tasik lekat otak. Oh, orang ni Ahmad ni dia dah lapar. Contoh kalau tiba-tiba kita makan, besok ada sisa lagi, dia bagi tahu, oh orang ni dah cukup makan tapi pandangnya tak cukup ataupun sebaliknya berlaku. Maksudnya signal dia tak dapat dihantar menyebabkan orang ni sepatutnya dah kenyang tapi disebabkan signal tu rosak, dia beritahu orang ni lapar. So dia kena makan double. Bila makan double, itu yang menyebabkan orang tu susah nak turun berat badan ataupun susah untuk kawal selera makan. Sama juga kalau bila kita punya usus tu ataupun kawasan perut kita tu selalu clear daripada toksik, so dia senang nak cernakan ataupun nak absorb segala makanan, so dia akan membantu untuk proses metabolize ataupun digestion kita punya makanan untuk convert segala makanan tu bertukar menjadi menjadi energi. Okay. So point yang seterusnya adalah fungsi diuretik. Ini saya cakap tadi lah. Diuretik ni fungsi dia untuk mengeluarkan air yang kita tak inginkan, yang kita tidak perlukan dalam badan kita. Sebab kenapa dia berlaku? Disebabkan ada fungsi-fungsi yang mengganggu lah fungsi badan kita secara normal. So saya kita perlukan bantuan daripada makanan-makanan ataupun minuman yang ada fungsi diuretik ni untuk mengeluarkan kita punya air tu secara dengan cara push sikit lah. Ada external factor. So bila diuretic effect tu ada, biasanya dia mampu lah untuk regulate blood pressure kita. Disebabkan sodium ataupun garam yang ada dalam badan tu tak accumulate. Bila dia tak accumulate dalam badan terlalu banyak dalam satu kadar ataupun nilai yang normal, insya-Allah dia tak akan mengganggu kita punya tekanan darah kita. Okay? So point yang seterusnya, tu kau juga lemon. Yang ni point yang seterusnya adalah lemon ataupun lemon lah dalam bahasa Melayu kan. Lemon. Lemon kot. Lemon lah. Okay. So lemon ni kalau kita kita fikir ataupun kita cuba fikir secara logik lah. Bagaimana sebenarnya orang minum pagi-pagi air lemon yang dah infuse dalam air kita air kosong tu, macam mana dia membantu orang tu untuk membakar lemak? Sebenarnya bukan lemon itu yang memainkan peranan utama untuk sebagai satu medium atau menghasilkan enzim untuk pecahkan lemak. Anda jangan salah fikir ataupun salah tafsir. Sebenarnya signifikan ataupun kaitannya bagaimana dia membantu adalah sebegini. Lemon, jika orang tu ambil amalkan di waktu pagi dan membantu ataupun menggalakkan seseorang itu untuk mengambil air secukupnya, dia bila air yang secukupnya orang tu tidak berlakunya dehidrasi ataupun dehydration, orang tu punya kadar metabolisme badan akan dalam keadaan yang optimum. Sebabnya kenapa? Badan kita seperti yang kita biasa tahu, memang kita biasa dengar lah. Badan kita ni dia punya badan mengandungi 60 ke 70% kandungan air. Okay? So bila badan kita ni memang banyaknya ada dominannya adalah air, bila kita dehydrated, so menyebabkan kita punya fungsi badan tu tidak akan berfungsi dengan baik. Menyebabkan badan kita tu darah kita pekat, menyebabkan kita punya blood pressure pun akan jadi kacau sikit sebabnya darah dah pekat kan. So jadi lambat nak pump benda yang likat ataupun benda yang concentrated. So jadi payah. Sama je konsep macam contoh kita bayangkan kita letak straw. Kita minum air kosong yang memang tak ada, kita tak apa-apa.
laju je kita minum. Cuba kita bayangkan air tu kita letak tepung yang jadi pekat, bukan tepung je tepung yang pekat yang macam kita nak buat dough tu, macam kita sedut. Tak boleh. Sebabnya kenapa? Sebab concentration tepung tu dah tukar jadi benda yang pekat, dense. So that's why benda tu menjadi ataupun mengganggulah fungsi badan. So that's why dekat sini kita menggunakan lemon juga sebagai salah satu pembantu. Kenapa? Selain daripada dia memberi rasa lemon atau sedap untuk stimulate ataupun untuk memastikan orang lebih suka ataupun lebih mudah untuk mencapai dia punya kadar keperluan air setiap hari. Lemon ni juga dia mengandungi vitamin C. Vitamin C yang penting untuk membantu absorption zat besi dalam badan kita. Yang ini tertumpu pada mereka yang ada masalah anemia tadi. Ataupun masalah kekurangan sel dalam merah. Okay, so dengan adanya vitamin C ni, dia mampu untuk menyerap masuk zat besi dengan lebih baik. Okay, so berbalik dengan tadi isu yang di mana bila kita minum air secukupnya, badan kita dia mampu untuk digest ataupun mampu untuk dekatkan kadar metabolisme badan. Macam mana? Selain daripada dia mampu untuk menghantar segala jenis makanan kita senang ke satu badan kita, dia juga badan kita basically untuk digest ataupun nak hadam kita punya karbohidrat, nak hadam kita punya lemak, nak hadam kita punya protein, memerlukan extra water ataupun extra air sebagai carrier dia orang untuk transport karbohidrat tu ataupun protein tu ataupun lemak tu untuk masuk untuk kita bakar atau untuk kita gunakan, masukkan dalam satu kawasan yang kita gunakan untuk membakar, untuk proses kita punya makanan tu sendiri, especially karbohidrat. So kalau anda perasan sebenarnya kalau kita ambil makanan-makanan yang tinggi dengan karbohidrat, tak kisahlah karbohidrat ringkas ke karbohidrat kompleks ke apa, kan kita punya potensi untuk minum air tu lebih banyak berbanding dengan kalau kita ambil makanan-makanan yang daripada sumber lemak dan juga sumber protein. Kalau anda perasan, benda tu biasa. Cuma dia kadang-kadang kita tak tahu apa signifikan benda tu berlaku. Okay, so hari ni saya beritahu sebab kenapa dia berlaku. Sebabnya badan kita memerlukan, sebab anda dah sumbat badan anda dengan berbagai jenis sumber karbohidrat. So nak tak nak badan nak digest. So nak digest dia kena minum air banyak. So bila minum air banyak, dia dah guna dan ada lebihan yang tak boleh dikeluarkan secara normal, tu yang terkumpul dalam badan menyebabkan badan kita bertambah. Okay, so lemon juga bila ada vitamin C, basically dia ada fungsi antioksidan. So macam saya cakap awal tadi, antioksidan sangat-sangat penting untuk badan kita. Untuk menjaga dia, kalau contoh daripada sudut sekarang ni, dia penting untuk melindungilah kita punya villi kat dalam kita punya intestine tu sendiri, supaya dia dapat mengurangkan kerosakan yang berlaku lah. Okay, so bila kita dapat digest kita punya makanan sebaik mungkin, especially karbohidrat, dia mampulah untuk kita mengurangkan berat badan. Okay, ini berkenaan dengan lemon. Seterusnya, so ada lagi 2 point. 2 point, ada lagi 3 slide lah lebih kurang. Ada satu isu. So ini berkenaan dengan stevia, bahan yang kelima. Stevia ni benda mudah je. Ini adalah salah satu bahan secara natural ataupun semula jadi yang untuk kita gunakan sebagai satu alternatif, especially bagi mereka yang tak boleh tinggal manis. Nak tak nak, hari-hari aku nak kena ada yang manis, tapi aku ni ada kencing manis. Doktor cakap tak boleh minum air manis sebab kau ada kencing manis, nanti kan bacaan gula naik. So macam mana kita nak puaskan hati kawan kita ni? Suruhlah mereka ambil Fitox yang ada kita punya stevia yang boleh puaskan dia punya keinginan nak rasa yang manis. Sebabnya kenapa? Stevia membekalkan manis tu 200 hingga 300 kali ganda lebih manis daripada gula itu sendiri. Kalau dia tak puas hati juga tak tahulah dia nak manis macam mana. Tapi biasanya orang akan puas hati. And kadang-kadang ada isu. Orang cakap kalau kita ambil gula alternatif macam stevia, macam madu, macam sugar alkohol, macam aspartam tu semua, kalau kita tengok dekat pasaran, Enecal Plus, bukan Enecal Plus, lupalah pula nama-nama produk dia ni. Kalau kita tengok dekat pasaran, benda-benda ini ada satu isu di mana dia orang mainkan, especially macam artificial sweetener lah.
Kalau ambil terlalu banyak nanti menyebabkan badan kita ni menghantar wrong signal. Wrong signal di mana dia ingat apa nama tu, macam mana cakap? Dia menghantar signal yang salah yang nanti bila lama-lama benda tu berlaku dia akan menyebabkan orang tu craving benda manis. Tapi benda tu sebenarnya tak berapa tepat lah. Sebabnya dia takkan kacau pun sebenarnya dia punya apa kita panggil dia punya apa nama tu, dia punya sistem dalam badan tu. Kalau kita gunakan secara apa nama ikut kadar yang betul, basically takkan ada masalah toxicity ataupun benda yang tak sepatutnya. Sebabnya kalau especially kalau artificial sweetener, yang itu memang dia ada cara pengambilan dia. Dia tak boleh ambil terlalu banyak sebab nanti ada toxicity punya level yang menyebabkan badan dia ada toxic lah. Sebab ialah artificial kan. Tapi ini bukan artificial, ini natural. Sebab kita ambil daripada pokok stevia. Okay? So jangan risau. Dan seterusnya, bahan yang terakhir. Waalaikumsalam. Encik Hafiz, apa khabar? Bahan yang terakhir adalah madu. Ada tak kawan-kawan di sini yang memikirkan, tadi Encik Zainul cakap, stevia ni dah bagi manis. Kenapa pula nak tambah madu? Madu kan manis, nanti orang kencing manis macam mana nak makan? Macam mana nak minum? Nanti kan dia orang punya bacaan gula naik. Okey, anda jangan risau. Sebabnya kenapa? Madu ataupun honey, dia punya komposisi, jenis gula dia, peratusan fruktos lebih tinggi daripada glukos dalam madu. So, fruktos, bila dia masuk dalam badan, dia tidak akan terus ataupun dia tak akan masuk dalam kita punya sel darah. So dia tak akan mengacau kita punya bacaan gula. Tapi dia akan terus masuk disimpan dalam kita punya glycogen ataupun dalam kita punya hati, liver. Okey, cuma dia kalau kita ambil terlalu banyak madu dan dia terus simpan dalam kita punya hati ataupun kita punya liver, lama kelamaan dia akan accumulate ataupun terlalu banyak dan tak boleh digunakan, dia akan bertukar menjadi lemak ringkas. Bila lemak ringkas ni terlalu banyak, dia akan menutup kita punya hati tu dan menjadikan kita ada fatty liver. Ataupun maksudnya hati kita tu berlemak. Bila benda tu berlaku, jadikan penyakit lain. So kita tak nak macam itu. So that's why ramai biasanya dietitian dekat luar ataupun pakar makanan dekat luar, dia akan nasihatkan madu ni bagus untuk kita amalkan. Tak ada masalah. Cuma amalkan dalam dos ataupun kuantiti yang bersederhana. Okay? So berbalik pada tadi ya. Tadi fruktos, yang sukrose tu ataupun fruktos dan glukos itu yang biasanya ataupun gula tu yang akan masuk ke dalam bloodstream ataupun saudara kita yang menyebabkan kita punya bacaan gula tu meningkat. So dia dua benda berbeza. Walaupun dalam madu tu memang ada glukos sedikit, tapi contohlah dalam contoh kita guna contohlah dalam kita punya stevia, dalam kita punya fitox, contohlah kita anggap kita ada 1 gram. Kita ada anggap 1 gram gula ataupun 1 gram madu, So daripada 1 gram madu tu 60 to 70% adalah daripada fruktos. 20 to 30% ataupun 40% adalah datangnya daripada glukos. So itu je akan convert jadi gula. So kadang maksudnya daripada 1 gram tu mungkin dalam 0.2, 0.3. So sangat-sangat sikit. So dia takkan memberi impact. Itu maksud dia. Okay. So, madu ni memang salah satu makanan ataupun makanan kan. Makanan yang sangat-sangat bagus untuk menjadikan satu sumber tenaga. So baguslah untuk kita gunakan especially time diet. Kebiasaannya kita dah ni terlalu strict sangat jaga kalori. Kadang-kadang makan tu kurang sangat sampai 1000 kalori lebih rendah daripada kalori yang sepatutnya dia ambil. So badannya jadi lembik, lesu, tak ada tenaga. So saya kita letak madu di sini untuk sebagai instant energy untuk mereka gunakan. Okay. So seterusnya madu ni juga dia akan menghasilkan satu enzim yang untuk memudahkan proses pemecahan atau pembakaran lemak. So saya madu ni juga boleh membantulah untuk membakar kita punya proses loose sweet tu juga. Dan dia ada anti-microbe punya efek di mana dia melindungi kita punya sistem penghadaman tu daripada bakteria tu merebak banyak. Dan yang last sekali, dia ada kaitan juga dengan kita punya proses penghasilan serotonin hormon yang berfungsi untuk relaxkan kita punya badan. Okey? Sebabnya serotonin ni penting. Sebab kalau terlalu sikit, badan kita ni susah untuk tidur. Sebabnya badan kita tak relax ni. Masa-masa kita ni tengah tegang, macam masa kita ni tengah berlari, tengah bekerja. So otak kita ni tak boleh nak fikir orang ni sebenarnya tengah buat apa. Dia ni nak bekerja ke, dia nak tidur. So that's why orang tu susah atau sukar untuk tidur.
Itu pentingnya kenapa madu ni boleh membantulah untuk orang-orang nak turunkan berat badan. Okey. So ini slide yang terakhir. Kepada siapa sebenarnya untuk saya share ataupun saya apa nama? Saya cerita Fitox ni. Hari ni slide terakhir ni nak pukul 3 nak ni nak pukul 4 hari ni saya berjaya melambatkan saya punya penyampaian. Okey. So bagaimana ataupun kepada siapa yang sebenarnya sesuai untuk kita sampaikan atau cerita kita punya produk ni sebenarnya. So yang pertama, yang penting ini yang tak tulis dekat sini lah. Kita kena cerita pada semua orang lah. Tapi kalau semua orang kena alah tak special lah kita produk ni kan. So saya kelaskan kat sini. Yang pertamanya, kita perlu berikan kepada orang yang ada masalah penghadaman. Contoh tadi Kak Zu dia cakap dia ada masalah penghadaman, dia ada masalah GERD kalau tak salah. Kak Zu, betul tak Kak Zu? Kak Zu ada masalah GERD. Maksudnya GERD ni bila ada masalah ialah isu GERD, enzim atau acid reflux tu keluar. Apa tu maksudnya melepasi kita punya pintu penutup di antara perut dengan usus tu. So menyebabkan kita pedih ulu hati lah ayat mudah dia. So benda ni jadi punca kadang-kadang menyebabkan kita tak selesa, menyebabkan kita hilang fokus, kadang-kadang boleh menjadi situasi lebih teruk. Kalau saya boleh share Kak Zu, Kak Zu cakap menjadi salah satu punca Kak Zu mengalami masalah depression. So benda ni benda isu kecil je, pasal GERD je ataupun masalah isu penghadaman je, tapi dia boleh menjadikan boleh melibatkan jadi skop yang besar sampai masalah depression. Kalau anda bayangkan kalau contoh ada masalah depression atau mental health ni, kalau tak dibendung sebaik mungkin jadi isu lain juga. So that's why jangan pandang remeh, jangan pandang masalah sistem penghadaman ni satu benda yang sangat-sangat lantak lah, tak penting sangat pun. Aku makan juga, tak adalah benda tu aku tak makan. Contohlah kan. Tapi saya benda yang kecil ni lah yang kita kena bagi tahu. Senangnya nak bagi tahu. Orang ni dia masalah digestion ke tidak, senang. Kalau dia makan, selama ni berapa kerap dalam seminggu, dia ada masalah kadang-kadang perut tak selesa. Perut tak selesa ni susah nak digambarkan, cuma orang yang mengalami dia tahu. Tak kisahlah. Kadang dia makan dia perut macam alamak, macam ada something yang berlaku lah, ataupun dia bloated, perut kembung. Okey. So kalau perut kembung ni senang sikit cakap, rasa angin ni kan, perut tak sedap kan, rasa tak selesa sebab rasa jadi kembung angin tu kan. So kita bagi tahu, berapa kerap anda alami benda ni. So kalau anda cakap kerap lah, masa muda tak ada tak masalah macam ni. Kalau tak ada, kebiasaannya memang kadang-kadang bila kita meningkat usia, memang situasi ini sentiasa berlaku disebabkan kerana kita punya kita punya structure dalam usus kita dah makin teruk fungsi dia punya keadaan. So that's why lah bila meningkat usia tu berlakulah macam-macam proses ataupun masalah-masalah penghadaman ni. Dan satu lagi disebabkan enzim yang untuk digest makanan tu pun dah makin kurang. So that's why dia berlakunya indigestion. So that's why digestive issue ni sangat-sangat luas ataupun sangat-sangat ramai orang lah mengalami masalah ini. So tak mustahil ataupun tak susah sebenarnya untuk anda pasarkan kalau kita berfokus kepada poin yang pertama. Okay, so poin yang kedua. Ini pun sama juga, luas sangat nak guna. Sangat ramai orang ada problem berat badan. Kalau kita balik pada statistik, kita di Malaysia ini adalah orang nombor 1 di Asia Tenggara yang memiliki orang yang 18 tahun ke atas berat badan yang berlebihan, overweight. Sama juga dalam kalau tengok kategori kanak-kanak pun sama. Kita tu antara top 3. Tak malu ke kalau top 3 bola sepak ke? Boleh juga bangga. Macam nombor 1 badminton ke, macam Lee Chong Wei dulu kan. Bolehlah kita banggakan. Dan ini nombor 1 sebab penyakit. Tak boleh, tak boleh nak hadam. So that's why point nombor 2 ni sangat mudah. So kita share je, bagi tahu macam mana ataupun apa Fitox ni membantu. Tapi ingat, di semasa anda untuk nak share berkenaan dengan Fitox ni, nak berkaitkan dengan kesihatan, anda kena ingat yang ini adalah minuman kesihatan, bukannya suplemen kesihatan. Okay? So beza minuman atau makanan kesihatan dengan suplemen adalah minuman dan makanan kesihatan ni
kita tak ada guideline ataupun kita tak ada sumber rujukan berapa lama ataupun berapa cepat anda dapat dia punya result. Kalau anda nak share anda punya testimoni tak ada masalah, cuma jangan bagi janji palsu, takut nanti anda yang kena. Kami tak ada dah, sebabnya anda yang share. Biasanya dia akan cari, dia akan point masalah tu dekat anda. Cakap, aku guna seminggu tak dapat apa-apa pun. Sebabnya salahnya kenapa? Bukan salah produk, tapi salah cara anda bercerita yang menyebabkan orang tu akan blame pada produk. So that's why saya nak tekankan sangat kat sini, masa share tu berhati-hati. Anda boleh bagi tahu berapa cepat anda dapat result tu semua. Tapi cuma ingatkan pada mereka, ingat yang ini hanya minuman kesihatan. Dia berbeza dengan suplemen. Sebab suplemen ni dia ada dosis-dosis tertentu. So biasanya dah ada banyak sumber rujukan yang menunjukkan berapa lama dia orang gunakan akan nampak dia punya impact ataupun dia punya efek. Tu nak kena hati-hati Okay. So seterusnya, poin yang ketiga, orang yang sangat-sangat suka manis. Okay, orang yang suka manis ni, ini pun sama juga. Kita orang Malaysia ni jarang-jarang berlaku tak suka manis. Cukup tengok je jenama boba yang ada kat Malaysia sekarang ni. Daripada zaman sebelum PKP sampai PKP sekarang, berapa jenis jenama syarikat muncul lah. Belum lagi yang syarikat-syarikat yang apa nama tu, Bumi Putra punya. Yang kalau yang jenama-jenama luar tu dah banyak dah. Campur lagi yang Bumi Putra punya jenama, banyak juga. So that's why memang tak susah pun nak cari orang yang suka manis ni. Tengok je dia pergi kedai minum air apa. Dia minum teh tarik, minum teh obeng, minum teh beng. Dah suruh je. Itulah kita punya prospek. So tak susah nak cari. Dan yang last sekali yang saya cakap tadi, sesuai kepada mereka yang ada masalah kencing manis tapi susah nak tinggal, cakap dengan doktor, doktor tolonglah doktor, saya nak minum juga yang manis doktor. Saya tak tahu lah, memang tak boleh, kalau tak ada minum manis boleh pengsan doktor. So kita dah beri rujuk pada dia orang. Bang, saya ada cara bang. Abang minum kita punya ni, insya-Allah bagi tahu kenapa selamatnya benda ni. Janganlah korang membongak cakap benda ni boleh baikkan kencing manis. Jangan cakap macam tu. Bagi tahu kenapa yang minum ni air manis juga rasa manis tapi tak mengganggu ataupun tak mengacau bacaan gula. Cakap dengan dia balik. Sebabnya yang ini kita gunakan stevia yang memang zero sugar ataupun zero calorie. So dia takkan bangkitkan ataupun takkan mengacau kita punya bacaan gula. Dan juga kita ni ada madu, tak manis, madu ni tak kacau ke bacaan gula. Okey, jangan risau bang, madu struktur dia dalam dia ada fruktos dengan glukos. So fruktos ni dia simpan masuk terus dalam hati, yang glukos ni akan masuk dalam badan, dalam saudara, dia akan naikkan blood sugar level. Tapi abang kena ingat madu ni 50 to 70% ni adalah fruktos, bukannya glukos. So jangan risau, tak banyak ataupun tak akan memberi impact pun kalau abang makan atau minum dalam keadaan yang terkawal. Cakap macam itu. So dia akan convince. Sebabnya untuk orang ada kencing manis, sebenarnya dia nak ambil gula putih, tak ada masalah. Dia ada requirement sekurang-kurangnya dalam 10 gram, 20 gram, 30 gram satu hari untuk dia ambil daripada minuman dan makanan dia. So tak salah pun, bergantung pada dia punya keperluan badan lah. So setakat kalau contohlah, saya bagi contoh, madu ni ada 1 gram daripada kita punya Vitox. Daripada 1 gram ni 20 to 30% adalah glukos. So maksudnya 0.3 atau 0.2 gram sahaja yang akan menyebabkan orang tu ada meningkatkan bacaan gula dia. So sangat-sangat minimum lah. So jangan takut-takutkan dia dan yakinkan mereka bagaimana benda ni membantu mereka. So that's why daripada point yang ada ni, harapnya anda nampak dan lebih jelas. Sebab saya rasa slide yang saya buat ini adalah slide yang sangat-sangat ringkas, tapi mungkinlah dalam bahasa Inggeris. Minta maaf, saya mengambil masa sikit lah. Sebab saya ada beberapa lagi proses translation dan saya perlu utamakan dahulu. So sebabkan yang saya punya slide ni sangat-sangat ringan, perkataan pun tak banyak, so that's why saya akan translate yang ini last sekali. Okay, so harap bersabar bagi yang mereka yang menuntut slide Vitox ni dalam versi bahasa Melayu. Okay, so ada tak soalan yang anda ingin tanya? Minta. Betul, nak minum ni kebanyakannya campur air sejuk paling sedap lah. Okay, kalau air suam tu kurang-kurang sikit. Melainkan orang tu yang suka minum suam, tak ada masalah, tak ada hal, boleh je. Okay, ada tak apa-apa soalan atau persoalan yang anda ingin bertanya pada saya? Boleh tanya.
Sama balik. Okay, sorry kalau tiba-tiba rasa saya punya live tu tergantung. Sebabnya tadi ada line problem. Untuk soalan Puan Marzita tu saya nak jawab. Sebenarnya selagi orang tu boleh 18 tahun, kadang remaja pun boleh je, saya tak ada masalah. Sebab dia punya kandungan herba dalam tu sangat-sangat sikit. Yang kalau contoh orang tu boleh minum, biasa minum teh, minum kopi, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay? Untuk soalan Margaret, ni soalan saya dah cerita. Fitrah sesuai air apa? Sebenarnya sesuai, tak kisah. Ikut kita nak air panas, air suam, air sejuk beku, yang penting kita boleh minum, kita minum. Okey, boleh minum secara berterusan ke? Disebabkan Fitox ni adalah minuman jenis kesihatan, minuman kesihatan atau minuman harian. Ini yang jenis ada minuman lah. So tak ada masalah pun sebenarnya untuk kita minum hari-hari. Sebabnya dosage yang diletak yang kita formulasikan tak jatuh ataupun bila kita hantar ke KKM tak klasifikasikan sebagai suplemen. Maksudnya bila tak masuk diklasifikasikan sebagai suplemen ni, dia punya dosage tu tak tinggi yang betul-betul concentrated macam yang suplemen base punya barang. So that's why dia tak ada masalah pun untuk kita makan hari-hari atau minum hari-hari. Sebab dia takkan membebankan kita punya badan kita. Cuma dia mungkinlah kalau ada orang tu sensitif dengan diuretic effect. Yang ini special case. Kalau ada orang tu minum dia sikit dia dah membuang air kecil tu, yang setiap masa nak membuang, menjadi salah satu kepayahan untuk diri mereka sebab badan dia terlalu sensitif dengan bahan-bahan yang ada diuretic dengan laxatif ni, yang itu kita boleh suruh mereka selang sedikan. Sebab yang ini kes-kes terpencil. Okay, sebabnya ialah ada orang kadang-kadang dia sensitif dengan laxatif dengan diuretik punya bahan. So yang itu kita nasihatkan supaya suruh mereka amalkan berselang-selang ataupun ikut kesesuaian badan dia. Macam mana penerimaan badan mereka. Ibu mengandung. Okay, ibu mengandung ni juga sebabnya dia ada diuretic effect yang akan menyebabkan orang tu membuang air banyak takutnya. Dia akan membuang air banyak. So biasanya ibu mengandung mana-mana ini bukan kita nak klasifikasi kita punya fitox sebagai suplemen, tapi kebiasaannya kalau contoh sebagai guideline, kalau kita nak ambil ubat sekalipun, ibu mengandung pun memang kita pun jarang nak bagi ubat, especially masa first trimester, sebab takut ada masalah allergic ke apa. So that's why untuk fitox ni pun kita gunakan langkah yang sama, sebabnya takut nanti, sebab biasa orang mengandung dia pun kadang muntah, akan kehilangan air disebabkan dia muntah, sebabkan dia mual segala benda tu. So kalau dia minum benda ni kan lagi dehydrated, nanti kan tak cantik ataupun mengacau lah fungsi badan dia, akan jadi berbahaya badan dia. So that's why tak sesuai sebenarnya untuk kita bagi pada ibu mengandung atau ibu menyusu. Ibu menyusu pun risau sebab dia dehydrated, nanti kan susu dia tak banyak keluar. Payah pula, kesian kat dia. Tapi kalau dia rasa memang susu dia tu memang mencurah-curah walaupun dia minum Fitox, insyaAllah tak ada masalah lah. Cuma kalau untuk kami nasihatkan tak berapa sesuai lah untuk mereka. Fitox ini lebih fokus, macam saya cakap awal-awal, Fitox ni adalah minuman kesihatan yang kita nak aim untuk memudahkan urusan mereka yang cuba untuk amalkan minuman yang sihat tapi malas nak buat secara natural. Sebabnya kita nak diorang nak dapatkan kelebihan yang ada pada misalnya kucing, serai, lemon, teh, tapi dia orang tak nak buat secara manual, dia nak buat secara senang. So that's why kita fokuskan pada mereka yang nak cuba mengamalkan makanan yang sihat atau minuman yang sihat. So itu, ya betul. Kita memang tak galakkan anda untuk claim yang ini adalah produk kurus. Sebab kalau kita cakap produk kurus ataupun teh kurus, maksudnya dia jatuh pada suplemen. So dia jadi lain. So kita just cakap je benda ni adalah minuman kesihatan ataupun minuman hari-hari yang boleh memberi kita kelebihan yang memberikan bahan ingredient yang bagus lah. Macam contoh misalnya kucing, ada apa khasiat dia. So bila kita amalkan makanan yang ada misalnya kucing, kita akan dapat macam ini. Max sehari 2 sachet ke? Sebenarnya kalau ikutkan jap, saya nak tengok saya punya belakang tu, saya tak ada dia punya
cara pengambilan yang spesifik. Sebabnya kenapa? Ya, ini bukan supplement base. Cuma dia, saya punya saranan, sebabnya kalau contoh orang tu nak turunkan berat badan, benda ni tetap ada kalori. Okay, bila benda ada kalori, kalau anda nak makan sampai 5-6 sachet satu hari, so anda akan ambil extra kalori. So dah tak kena atau tak menepati anda punya aim awal, anda nak turunkan berat badan sebagai contoh. Ataupun anda nak menggantikan kalori daripada minuman air manis anda tu yang beratus-ratus kalori, tapi anda ambil yang kita punya ada sikit je kalori, tapi rasa manis. So kalau anda ambil sampai 5, 6, 4 sachet, dah bagi extra contohlah 2-300. So dia tak kena juga. So that's why nak ambil 1 atau 2 sachet satu hari pun okey. Tapi bergantung juga pada kita punya pengambilan makanan semua tu. Kena rujuk balik pada kalori anda makan supaya benda tu tak melebihi ataupun terlalu kurang daripada anda punya diet. Okay? So itu saya punya cadangan ataupun saya punya cara pengambilan lah. Ada lagi soalan? Harapnya soalan untuk Kak Yati saya jawab lah. Kita just sama je macam konsep kita datangkan Gabba Coffee. Gabba Coffee tu kita nak bagi untuk apa sebenarnya? Kita nak target untuk orang yang minum kopi. Cuma je kita minum kopi ni ada extra yang ada ginseng, ada apa nama? Tongkat ali, yang ada extra benefit. Sama juga konsep kita gunakan perception yang sama. Kita just nak upgrade minuman orang tu yang suka minum air manis kepada minuman air manis tapi ada extra benefit. Macam itu. Ada lagi persoalan? Kalau tiada soalan, saya boleh tutup lah. Tapi saya tunggu sebab Facebook ni lambat sikit beberapa saat. So saya tengok. Kalau ada yang dah cakap terima kasih tu, kiranya tak ada soalan lah. Okay, saya rasa tengok daripada Facebook punya komen pun dah macam tak ada nak bertanya soalan. So, apa-apa pun, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini untuk menambah ilmu ataupun mendapatkan penerangan yang lebih jelas berkenaan dengan produk Fitox kita ni. Yang walaupun datang time lepas raya, tapi dah sampai batch keempat, still lagi tak cukup-cukup stok. Betapa hebatnya geng-geng MXB ni mempromosikan kita punya Fitox ni, dan mereka sendiri suka dengan dia punya rasa. So that's why kita punya produk ni laku keras lah kiranya. So kepada mereka yang masih lagi menunggu-nunggu ataupun tak dapat-dapat lagi rasa kita punya Fitox, cepat-cepat buat apa kita panggil pembelian dulu, nanti stok sampai kita Encik Azlan baru ni baru update dengan saya, insyaAllah hari Selasa depan sampai. Okay? Waalaikumsalam. Tak apa Cikgu Yam. Kita faham Cikgu Yam je lah, busy kan. Jangan risau Cikgu Yam. Kita boleh rewind kita punya kelas. Tapi kalau Cikgu Yam ni, alhamdulillah, tengok Cikgu Yam ni guna, dia cakap okey sembelit dia. Itu memang salah satulah. Sebabnya kadang-kadang kita sukar untuk membuang kan. So dia boleh membantu kita. Okay? So apa-apa pun, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini. Harapnya input yang saya berikan pada petang ini bermanfaat untuk anda gunakan, lebih mudah untuk anda mencari atau bercerita dengan kawan-kawan anda di luar sana. Okay? Tanpa menggunakan info yang tidak tepat. Itu yang penting tu. Okay? So, kalau kurang jelas, kurang faham, jangan risau, anda boleh je cari saya, message saya. Kalau anda ada nombor saya, message saya, insyaAllah saya akan cuba menjawab persoalan anda. Macam Cikgu T, dia memang setiap kali dia ada prospek yang dia rasa kadang-kadang masalah ataupun situasi orang tu dia tak yakin ataupun dia macam nak second opinion, dia akan tanya saya sebelum dia buat closing tu. Contoh nak closing pagi, esok ke pagi ke petang, dia akan tanya saya, Cik Zainal ni cerita macam tu. Contoh. Nanti bila dia dapat second opinion, dia nampak padahal biasanya saya akan tambah lagi barang-barang tu, sebab tiba-tiba dia boleh tambah produk yang dia boleh close untuk kawan dia. So kalau anda di luar sana yang rasa-rasa perlukan second opinion, selagi saya mampu untuk reply message anda, saya akan cuba. Okay? So terima kasih. Benda yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana beri ruang dan peluang untuk saya bercerita dengan anda untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat dan cuba yang sebaik mungkin lah kepada anda.
dan benda yang kurang itu datangnya daripada diri saya lah. Okey, atas khilafan saya sendiri. So, terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. InsyaAllah minggu hadapan banyak live-live yang menarik lah yang kita bawakan, gabungan antara orang-orang hebat. Okey, so jumpa lagi. Tunggulah kita punya